Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Okay, apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Okay, adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Okay, sentiasa doakan anda semua, okay, seisi keluarga berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat. Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, hari ini kita masih lagi diberi kesempatan, okey, kita masih lagi diberi peluang untuk anda semua berada di sini bersama dengan saya Sernik untuk kita teruskan kelas easy score kita pada malam ini. Okey, jadi saya harap anda semua dapat bantu saya untuk kongsikan kelas kita pada malam ini. Yang mana pada malam ini? Yang mana pada malam ini kita akan tengok satu topik tingkatan 5. Jikalau semalam kita dah tengok beberapa perkara dalam topik tingkatan 4, malam ini kita tengok satu dua perkara dalam topik tingkatan 5 pula. Jadi sejemput anda semua yang menonton pada malam ini, sila berada di tempat belajar anda, bersama dengan buku teks anda, bersama dengan buku tulis anda dan juga alat tulis anda, supaya anda dapat catatkan sesuatu sepanjang kelas kita pada malam ini. Boleh? Jadi malam ini kita akan tengok topik pertama, tingkatan 5. Topik pertama matematik tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan ubahan. Berkaitan dengan ubahan ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil variation. Samalah, variation ataupun ubahan. Boleh? Yang mana jikalau kita tengok pada subtopik dia, topik ini ada 3 subtopik. InsyaAllah malam ini saya akan cuba untuk habiskan satu bab, InsyaAllah selama setengah jam hari ini. Saya akan cuba untuk habiskan satu bab ini. Boleh tak? Jadi kita tengok yang pertama. Kita tengok subtopik pertama. Yang mana ubahan ini dia ada 3 jenis semuanya. Ubahan ini dia ada 3 jenis. Boleh? Jadi yang pertama, yang pertama dia kenali sebagai ubahan secara langsung. Yang pertama ini dia kenali sebagai ubahan secara langsung. Boleh? Ubahan secara langsung ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai direct variation. Ubahan secara langsung ataupun direct variation. Jikalau anda sekarang pada tingkatan 5, mungkin ini untuk kita refresh balik yang anda sudah belajar beberapa minggu lepas mungkin. Jikalau anda sekarang pelajar tingkatan 4, mungkin ini sekadar info tambahan. Sebab apa? Sebab tahun depan anda akan belajar juga. Sekadar info tambahan. Boleh? Jadi yang pertama adalah ubahan secara langsung. Jikalau anda ada buku teks bersama dengan anda, anda mungkin boleh buka pada muka surat 5. Anda buka pada muka surat 5, dalam petak kuning dekat bawah itu. Itu dia terangkan macam mana hubung kait berkenaan dengan ubahan secara langsung ini. Contoh dia. Contohnya dia kata Y berubah secara langsung dengan X. Ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Ini cara penulisan dia. Kalau diberi ayat, biasanya dia beri ayat, kebiasaannya lah dia beri ayat, anda kena tukar dalam bentuk persamaan. Boleh? Ini ayat dia, Y berubah secara langsung dengan X. Ini kalau dalam buku teks itu dia tulis sebagai hubungan dia. Dia tulis sebagai hubungan ubahan dia. Hubungan ubahan ditulis Y berubah secara langsung dengan X. Ini dalam bentuk hubungan dia, bukan dalam bentuk persamaan lagi. Dalam bentuk ini kita tak boleh kira.
Kan kita hanya boleh terjemahkan saja dalam bentuk ayat. Kan tak boleh buat sebarang pengiraan dalam bentuk ini. Okey, untuk buat dalam bentuk pengiraan, okey, untuk kita mulakan pengiraan kita kena tukar okey bentuk hubungan ini, bentuk hubung kait ini ke dalam bentuk persamaan. Okey, dia akan jadi Y sama dengan KX. Okey, apabila kita tukar ke dalam bentuk persamaan. Okey, kita tukar dalam bentuk persamaan, ada simbol sama dengan ini, dia akan wujud satu unknown dia panggil K. Okey, satu constant dia panggil satu pemalar ataupun constant K dilabelkan sebagai K. Boleh? Jelas tak setakat ni? Okey, jika anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanya di ruangan komen. Okey, insyaAllah saya akan cuba untuk bantu anda semua. Boleh? Okey, saya teruskan lagi. Okey, jadi dalam soalan, okey, kalau kita tengok pada persamaan ini, kalau kita tengok pada persamaan ini, ada 3 unknown. Okey, ada 3 unknown. Ada Y, okey, ada K dan juga ada X. Okey, ada 3 benda, 3 huruf, 3 constant kat situ. Okey. Tugas pertama anda, okey, jikalau pada topik ubahan ini, okey, pada topik variation ini, tugas pertama sekali, ingat tugas pertama anda adalah anda kena cari yang nombor 2 ini. Okey, anda kena cari yang nombor 2 ini. Okey, iaitu K tu. Okey, iaitu K ataupun constant pemalar K. Kena cari yang tu dulu, yang nombor 2 ini. Boleh? Macam mana nak cari nombor 2? Okey, macam mana nak cari nombor 2? Anda akan diberi satu set nilai, okey, satu set data, nilai Y dan juga nilai X. Okey, fungsi nilai tersebut adalah untuk anda cari nilai K ni. Itu fungsi dia. Akan diberi, insya-Allah akan diberi satu set data, satu set nilai, okey, nilai Y dan juga nilai X. Kemudian tugas anda menggunakan kedua-dua nilai tersebut kena cari nilai K. Boleh? Kemudian anda tulis lagi sekali persamaan itu, okey, anda tulis setelah dapatnya nilai K ini, okey, setelah anda dapat nilai K ini, anda tulis persamaan itu dengan adanya nilai K. Kan? Terpulang kepada soalan lah, kalau dia suruh cari, biasanya dia akan beri 2 set data biasanya. Satu set data, kan, satu set nilai untuk cari nilai K. Kemudian satu set nilai lagi dia tak lengkap, kan, diberi satu kena cari yang satu lagi. Okay, bahasa Indonesia itulah. Okey, itu ubahan secara langsung. Boleh? Yang ni setakat ni jelas berkenaan dengan ubahan secara langsung. Ini saja, simple saja. Kan? Kalau anda tengok contoh dia adalah, kan, beberapa contoh dalam buku teks tu banyak. Kan, anda tengok contoh, insya-Allah boleh faham sebenarnya. Kan, buku teks kali ini, okey, silibus baru ni, kan, saya tengok cukup lengkap untuk anda faham basic dia. Okey, apabila anda faham, apabila anda boleh menguasai asas matematik ni, kan, datanglah soalan macam mana pun, insya-Allah boleh jawab. Okey, insya-Allah boleh jawab. Okey, itu yang pertama. Okey, itu perkara pertama berkenaan dengan ubahan pada malam ini. Okey, berkaitan dengan ubahan secara langsung. Okey, semua boleh? Setakat ni masih boleh ikut? Okey, seteruskan lagi boleh? Okey, seteruskan untuk yang kedua pula. InsyaAllah saya akan cuba habiskan satu bab pada malam ni, kan. Topik ini simple saja, kan. Boleh habiskan satu bab kejap saja. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, kita tengok yang kedua pula. Yang mana yang kedua adalah ubahan, kita panggil ubahan secara, okey, yang kedua ubahan secara songsang. Okay. Yang kedua dipanggil ubahan secara songsang. Okey, kalau anda ada buku teks, okey, anda boleh buka pada muka surat 17. Okey, muka surat 17 itu permulaan kepada subtopik ubahan secara songsang. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai inverse variation. Okey, inverse variation ataupun ubahan secara songsang. Okey, kita menggunakan, okey, anda tengok pada muka surat, okey, muka surat 20 dan juga 21.
Kita tengok muka surat 20 terlebih dahulu. Okey, anda tengok pada muka surat 20 kan, dalam petak kuning tu macam mana hubung penulisan, hubung kait berkenaan dengan ubahan secara songsang ini. Okey, ubahan secara songsang ini ditulis, okey, jikalau okey y berubah, samalah simbol ini simbol berubah. Okey, y berubah secara songsang dengan x. Okey, apabila secara songsang, okey, dia automatik akan jadi pecahan. Berbeza dengan secara langsung tadi, dia satu baris saja. Okey, apabila anda jumpa berubah secara songsang, okey, automatik dia akan jadi pecahan. Okey, yang ke atas adalah nombor 1. Okey, ke atas ini nombor 1. Ini maksud dia. Okey, ini maksud dia y berubah secara songsang dengan x. Sebab tu x berada di bawah, dia berubah secara songsang. Okey, ini dalam bentuk hubung kait ubahan dia. Okey, ini dalam bentuk hubungan ubahan dia. Boleh? Okey, seperti biasa untuk kita buat pengiraan. Okey, bentuk ini kita tak boleh mulakan pengiraan kita. Okey, ini sekadar nak beritahu sahaja yang y berubah secara songsang dengan x. Okey, apabila kita nak kira, okey, kita kena buat dalam bentuk persamaan. Dia jadi sama dengan. Okey, dia akan ada sama dengan. Okey, sama juga akan wujudnya satu nilai k. Okey, akan wujudnya satu nilai k. Okey, 1 per x. Kan, ataupun ditulis k per x. K ini dia darab dengan 1. Okey, jadi y sama dengan k per x. Boleh? Y sama dengan k per x. Tulis sini lah. Okey, saya tulis dekat sini. Y sama dengan k per x. Sama juga macam ubahan secara langsung tadi. Cuma bezanya kan, x ini berada di bawah, dia penyebut kepada pecahan ini. Itu sahaja. Kan, tak ada banyak beza pun. Okey. Jadi cara pengiraan dia pun sama juga. Kalau kita tengok ada 3 pemalar dekat sini. Okey, ada y, yang pertama ada y, yang kedua ada k, dan yang ketiga ada x. Kan? Jadi tugas pertama anda, okey, macam tadi juga, tugas pertama anda mesti dapatkan nilai k terlebih dahulu. Mesti dapatkan nilai k terlebih dahulu. Kan, macam mana nak cari nilai k? Okey, sama juga akan diberi satu set nilai, satu set data y dan juga x ini. Okey, yang mana fungsi nilai tersebut adalah untuk cari nilai k ini. Boleh? Sama tak? Macam tadi, penerangan dia sama saja, cuma bentuk penulisan sahaja berbeza. Okey, cara pengiraan, cara soalan yang ditanya sama sahaja. Okey, yang berbeza hanya bentuk persamaan itu saja, bentuk penulisan sahaja. Okey, ini berkenaan dengan ubahan secara songsang. Boleh semua? Setakat ni jelas tak? Ada apa-apa pertanyaan ke? Ada apa-apa yang kurang faham, kurang jelas, boleh tanya. Okey, insya-Allah saya akan cuba untuk bantu anda. Okey, ini berkenaan dengan ubahan secara songsang. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Kejap je, nampak tak? Kejap saja berkaitan dengan bab ini. Okey, yang terakhir, okey, kalau kita tengok dalam buku teks, dia ada selit satu benda. Oh, itu yang tadi. Okey, tak apa. Kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga ini yang mana dia gabungkan kedua-dua ubahan yang ada. Okey, dia gabungkan ubahan secara langsung dan juga dia dengan ubahan secara songsang. Okey, yang ketiga dia panggil ubahan gabungan. Okey, yang ketiga ubahan gabungan. Okey, yang mana dia akan gabungkan ubahan secara langsung dan juga ubahan secara songsang ini. Okey, dipanggil ubahan ubahan gabungan. Okey, ataupun bahasa Inggeris dia sebut sebagai combined variation.
Okey, kalau silibus lama dia sebut ubahan gubahan. Dia sebut gubahan, sekarang ditukar menjadi gabungan. Benda dia sama sahaja. Okey. Contoh dia, okey, dia akan beri ayat. Okey, dia akan beri ayat contoh dia. Okey, Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z. Okey, saya tulis dulu. Okey, saya tulis dalam bentuk hubung kait dia. Okey, Y berubah secara langsung. Okey, yang ni automatik dia akan jadi pecahan. Okey, sebab dia gabungan. Dia ada kedua-duanya. Secara songsang dan juga secara langsung. Okey, contohnya Y berubah secara langsung dengan X dan juga secara songsang dengan Z. Contohnya. Okey, boleh? Dia akan tulis dalam bentuk macam tu. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Yang berubah secara langsung berada di atas, yang berubah secara songsang berada di bawah. Itu je beza dia. Kan? Bila dia gabungkan, yang berubah secara langsung akan berada di atas. Okey, yang berubah secara songsang akan berada di bawah. Boleh? Ini dalam bentuk hubung kait dia. Kalau anda tengok pada muka surat 27. Okey, kalau anda ada buku teks bersama anda boleh tengok pada muka surat 27 macam mana dia diterangkan berkenaan dengan ubahan gabungan ini. Okey, ini dalam bentuk hubung kait dia. Okey, dalam bentuk hubungan ubahan. Okey, macam tadi juga untuk kita buat pengiraan. Okey, untuk kita selesaikan soalan, kita kena buat dalam bentuk persamaan. Okey, dia akan jadi Y sama dengan Y sama dengan K. Okey, X per dengan Z. Akan ada satu K saja. Kan, walaupun dia gabungan secara langsung dengan secara songsang, kan, macam mana sekalipun hanya ada satu nilai K sahaja. Tak akan ada dua lah. Kan, kalau ada dua susah pula nak cari. Akan ada satu nilai K sahaja. Okey, ataupun ditulis KX per dengan Z. Samalah, benda sama je dua ni. Okey, benda sama sahaja. Okey, saya tulis yang kedua lah. Okey, saya padam dulu. Okey, Y sama dengan KX per dengan Z. Okey, ini dalam bentuk persamaan. Okey, ini dalam bentuk persamaan dia. Apabila dalam bentuk persamaan, barulah kita boleh buat pengiraan. Okey, jikalau kita tengok dekat sini ada 4 huruf. Betul tak? Okey, ada 4 huruf. Yang pertama, okey, yang kedua, ketiga dan juga keempat. Okey, yang mana tugas pertama anda, okey, seperti biasa, kena cari nilai K terlebih dahulu. Okey, kena cari nilai K terlebih dahulu. Macam mana nak cari nilai K? Anda kena gantikan Y, X dengan Z ini dengan suatu nilai. Okey, yang mana nilai tersebut akan diberikan dalam soalan. Okey, tujuan nilai itu diberikan, okey, adalah untuk cari nilai K itu. Boleh? Itu sahaja secara ringkas berkenaan dengan ubahan gabungan ini. Kan, nanti lepas ini kita akan tengok beberapa soalan berkenaan dengan ubahan. Okey, itu secara ringkas. Okey, berkenaan dengan topik ubahan ini. Kan, dah habis dah. Kan, saya dah terangkan semua dah berkenaan dengan topik ubahan. Habis satu bab. Tak sampai setengah jam pun. Kan, dah boleh habis satu bab tingkatan 5 ini. Okey, iaitu topik ubahan. Okey, yang mana yang pertama tadi ialah ubahan secara langsung. Okey, yang kedua ubahan secara songsang, dan yang ketiga adalah ubahan gabungan. Dia gabungkan kedua-duanya, yang secara langsung dan juga secara songsang. Boleh tak? Okey, jelas tak berkenaan dengan topik ubahan pada malam ini? Okey, kesemuanya, ketiga-tiga jenis ubahan ini, okey, ketiga-tiga jenis ubahan ini, ingat, tugas pertama sekali, okey, anda kena cari pemalar K. Okey, tugas pertama yang anda perlu lakukan, pengiraan yang anda perlu buat adalah mesti dapatkan nilai K ini. Okey.
kena buat yang dulu. Dah dapat nilai K, baru teruskan apa kehendak soalan. Tengok lagi apa yang soalan minta. Boleh? Okey semua? Boleh? Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Okey, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.